Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, cikgu akan teruskan dengan tajuk cas elektrostatik. Okey, tadi korang semua dah belajar mengenai tenaga, iaitu tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, jadi kita sambung dengan macam mana cas elektrostatik tu terhasil. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu tengok dulu video ni. Kertas, lepas tu koyak-koyakkan sikit jadi cebisan yang kecil. Lepas tu kita gunakan pembaris untuk gosok berulang kali dekat rambut dan kita letakkan dekat dengan cebisan kertas tadi. Nampak tak apa yang berlaku? Sebenarnya yang berlaku adalah kewujudan daya elektrostatik, iaitu daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik. Iaitu apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, maka elektron yang dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang lain, manakala proton pula tak bergerak. Jadi bahan yang menerima elektron akan bercas negatif dan bahan yang kehilangan elektron akan bercas positif. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Okey, jadi kamu dah tengok dah bagaimana cas elektrostatik tu terhasil. Okey, kita pernah lakukan gosok pembaris pada rambut dan halakan pembaris tu pada cebisan kertas, dan macam mana boleh cebisan kertas tu boleh terangkat dan bergerak. Okey. Tu bukan magic, tapi itu ialah fakta sains. Okey, kita akan belajar macam mana boleh berlakunya tarikan pada pembaris tu. Okey, elektrostatik tu bermaksud kajian mengenai cas elektrik yang tidak bergerak. Manakala cas elektrostatik tu ialah cas elektrik yang terhasil melalui geseran antara dua subjek. Kalau tak ada geseran, bermakna tak ada cas. Okey, maknanya dua-dua tu ialah neutral. Bila berlakunya geseran, barulah terhasilnya cas. Okey, cas elektrik terdiri daripada cas positif, proton, dan cas negatif, iaitu elektron. Okey, apa itu daya elektrostatik? Okey, daya elektrostatik ialah daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik. Cas yang sama jenis, iaitu positif jumpa dengan positif, dia akan saling menolak. Tak nak jumpa orang yang sama. Kalau negatif jumpa negatif pun, dia akan saling menolak. Tapi kalau cas yang berlainan, dia akan saling menarik. Okey, dia berlainan, dia akan menarik. Kalau sama jenis, dia akan menolak. Okey, ni ialah apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, hanya elektron yang dipindahkan. Maknanya bila kita gosok dua bahan yang berlainan jenis tu, hanya elektron, iaitu cas elektron bercas negatif. Maknanya yang negatif sahaja dipindahkan dari satu bahan ke bahan yang lain. Manakala proton, iaitu positif, tidak bergerak. Okey, dalam satu keadaan tu, bila bilangan proton lebih daripada elektron, proton ada 5, elektron ada 2, maksudnya bahan tu bercas positif. Tetapi bila bilangan elektron lebih dari proton, elektron negatif kan? Negatif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif ada 7. Positif ada 5. Bila banyak negatif, maksudnya dia bercas negatif. Yang ni banyak proton. Bila banyak proton, dia bercas positif. Okey, tapi yang ni, bila bilangan proton dengan elektron sama, dia bersifat neutral. Faham kan? Okey, maknanya kalau awak tengok dalam keadaan tu, kira kalau cas positif dia banyak, dia ialah bercas positif. Okey, ni contohnya. Sebagai contoh. Satu contoh.
Okey, bila sikat digosokkan dengan kain bulu. Okey, pada awalnya kain bulu tu neutral, sikat pun bersifat neutral. Dua-dua dalam keadaan neutral. Cebisan kertas pun neutral juga. Ni neutral, yang ni neutral, yang tu pun sama. Okey, kemudian bila sikat digosok dengan kain bulu, dia akan menerima elektron daripada kain bulu ni. Elektron daripada kain bulu ni, okey, dia akan bergerak ke sikat ni. Bila kita gosok sikat dengan kain bulu, akan bergerak ke sikat ni. Jadi sikat ni akan mempunyai lebih banyak cas negatif. Jadi sikat ni sekarang bercas cas negatif. Okey, sebab dia banyak cas-cas negatif. Okey, kemudian cebisan kertas ni dia bersifat neutral. Okey, kemudian dia akan menarik cas-cas positif yang ada pada cebisan kertas tu. Sebab tu bila kita letak sikat yang lepas gosok dengan kain bulu tu, cebisan kertas tu seakan-akan tertarik naik ke atas. Kerana dalam cebisan kertas tu ada cas positif. Okey, boleh faham ya? Okey, ni contoh dia. Contoh pembaris kita gosokkan dengan kain bulu. Tadi kita tengok contoh tadi pembaris digosokkan pada rambut. Okey, boleh juga sama je konsep dia. Okey, cuma yang ni, okey, bagi contoh. Pembaris tu mempunyai 3 proton, 3 elektron, 3 positif, 3 negatif. Dia neutral sebab sama banyak proton 3, elektron 3, dia neutral. Okey, sebelum digosok kain bulu pun sama, neutral juga. Yang ni pun neutral juga. Selepas digosok, berlakunya pemindahan kain bulu tu, elektron dipindahkan ke pembaris. Elektron bergerak ke pembaris. Ni negatif ni, dia bergerak ke pembaris. Jadi pembaris sekarang banyak cas negatif. Jadi pembaris ni sekarang bercas negatif. Bila pembaris bercas negatif, kain bulu ni sekarang jadi positif. Disebabkan oleh cas-cas negatif dia bergerak ke pembaris. Jadi pembaris ni boleh menarik kain bulu tu berdiri tegak. Bulu-bulu kat kain tu akan tegaklah berdiri. Sebab berlakunya bila cas berlainan, ni negatif, ni positif, dia akan saling menarik antara satu sama lain. Okey, boleh? Okey, ni ialah elektroskop. Elektroskop ni ialah alat untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Macam mana nak uju? Okey, dia melibatkan dia ada penebat, cepel logam dengan kerajam emas. Okey, kita boleh tengok satu persatu. Okey, untuk yang A ni, kerajaan emas tidak mencapah. Okey, tidak mencapah ni, kerajaan ni tidak bergerak. Sebabnya jalur ni neutral berjumpa dengan neutral. Tak ada berlaku apa-apa daya tarikan. Tetapi apabila jalur bercas positif berjumpa dengan ni, dia punya cepel ni kat atas ni, cepel ni sekarang dia akan menarik ni, menyebabkan elektron cas negatif kat bawah ni tertarik naik ke atas. Okey, sebab dia menarik kan. Kemudian kat bawah ni hanya tinggal cas positif dengan sini ada positif. Bila sama-sama positif, dia akan menolak, menyebabkan kerajaan emas ni akan mencapah. Tertolak ke bahagian tu, mencapah. Sama juga konsep dengan yang sebelah ni. Bila jalur dia bercas negatif, dia akan menyebabkan elektron daripada atas ni dibawa turun ke bawah. Jadi berlebihan elektron. Ni, ada elektron negatif kan? Elektron. Bila elektron jumpa dengan elektron, dia akan menolak kerajaan emas ni. Jadi kerajaan emas tu akan mencapah. Berbeza dengan yang neutral tadi, tidak berlaku apa-apa. Tapi kalau positif dengan ni, dia akan mencapah.
Okey, semakin jauh pencapaian kerajaan emas, semakin banyak kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul. Okey, makin jauh dia, makin banyak cas yang terkumpul. Okey, kemudian kejadian kilat. Macam mana kilat boleh berlaku? Penggeseran antara wap air, ais dan udara menyebabkan penghasilan cas positif. Okey, cas negatif akan terkumpul pada bahagian bawah awan. Okey, berhasilan cas positif dan negatif dalam awan tu. Manakala yang negatif tu berkumpul di bahagian bawah. Okey, bila berkumpul di bahagian bawah, dia akan menarik. Sebab kat bahagian permukaan bumi dia bercas positif. Jadi dia akan menarik cas-cas positif pada di bumi tu menghasilkan laluan ion. Menyebabkan berlakunya kilat. Okey, membentuk laluan ion dan menyebabkan berlakunya kilat. Ni. Berlakunya kilat ni. Bila sebabnya pada awan tu ada cas negatif. Okey. Seterusnya, ni alat untuk mesin Windsurst kita ialah alat yang menjana volten tinggi atau kita boleh juga guna penjana Van der Graaf ni untuk hasilkan satu tenaga dekat dalam makmal. Okey, cara nak selesaikan beberapa masalah berkaitan dengan elektrostatik. Antaranya yang pertama, contohnya ni TV kita. TV kita cepat sangat berhabuk. Sekejap-sekejap kena elak habuk. Sekejap-sekejap kena elak habuk. Sebabnya dekat TV tu bercas negatif. Dia akan menarik habuk yang bercas positif. Cepat tertarik habuk pada skrin TV tu. Jadi untuk elakkan dia, kita gunakan kain mikrogentian yang merupakan bahan anti-elektrostatik yang mengurangkan elektrostatik pada TV. Jadi TV kita lambat berhabuk lah. Okey, seterusnya. Satu lagi ialah kita gunakan untuk elakkan bangunan-bangunan terkena panahan kilat. Bangunan ni akan dipasang dengan konduktor kilat. Okey, konduktor kilat ni dia akan menyediakan suatu lintasan bagi cas-cas elektrik tu dialihkan ke bumi. Bila ada pancaran kilat, hasil daripada pancaran kilat tu dia akan alihkan ke bumi bagi melindungi bangunan daripada disambar oleh kilat. Seterusnya, ni ialah lori tangki minyak. Okey, lori tangki minyak dekat bawah ni ada satu rantai logam. Okey, bukan saja suka-suka nak pasang rantai logam tu. Rantai logam tu dipasang untuk mengalihkan cas ke bumi. Sebabnya, lori tangki ni dia bercas elektrik statik. Apabila selalu bergeser dengan zarah udara, dia akan menyebabkan terhasilnya cas-cas elektrostatik dengan permukaan bumi tu. Jadi, tayar getah dia tu tak boleh. Tayar getah dia tu menghalang cas ni sampai ke bumi. Jadi, dia perlu gunakan satu alat lagi yang boleh mengalihkan cas-cas ke bumi menggunakan rantai logam ni. Jadi, tak berlakulah pembakaran pada lori-lori tangki. Terutamanya lori tangki minyak lah, sebab dia boleh boleh meletup. Okey, itu saja untuk tajuk elektrostatik. Okey, lepas ni boleh teruskan menjawab soalan kuis dan selamat menjawab. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.